Bersama saya Azlin Arif dalam rentasan berita edisi 1098. Antara paparan utama. Invoice untuk berlian 97.2 juta ringgit. Tambah Dun Selangor demi keadilan demokrasi. Lagi 2,200 ekar ladang musangking di Kelantan. Salah UMNO, usul lanjut SOSMA ditolak. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Juri dalam perbicaraan bekas jurubank Goldman Sachs Group Incorporation akhirnya melihat bukti kukuh berhubung harta yang dibeli dengan wang yang didakwa dirompak dalam skandal rasuah berbilion dolar One Malaysia Development Berhad 1MDB, lapor The Bloomberg. Namun apa yang dilihat oleh juri bukan kalung berlian merah jambu sebenar bernilai 23 juta US dollar, kira-kira 97.2 juta ringgit Malaysia, cukup besar sehingga boleh jadi pemberat kertas yang dicipta oleh tukang emas berprestij New York, Lawrence Schwartz. Kalung itu dicipta khas untuk Datin Sri Rosmah Mansor, isteri bekas Perdana Menteri Malaysia Datuk Sri Najib Razak. Mereka melihat bukan kalung, waima gambar kalung, tetapi invoice. Banyak lagi invoice untuk pembelian harta menggunakan dana yang didakwa dirompak daripada 1MDB telah ditunjukkan di Mahkamah Persekutuan Brooklyn, New York pada Rabu 23 Mac lalu. Pendakwa raya juga mendakwa sebuah entiti yang dikawal oleh Low Tech Joe atau lebih dikenali sebagai Jolo turut menggunakan wang 1MDB untuk membeli 5 karya seni dari rumah lelong Christie dengan harga 58.3 juta US dollar. Termasuk 51.8 juta US dollar dibelanjakan untuk lukisan Jean-Michel Basquiat bertajuk Das Hits. Lawrence Schwartz mencipta perhiasan untuk selebriti seperti Beyonce, Adele dan Blake Lively. Beliau tidak dipanggil sebagai saksi dalam kes tersebut. Sebaliknya, beliau memberi kenyataan yang telah dimasukkan oleh pendakwa sebagai rekod rasmi mahkamah. Bagi yang tidak tahu, invoice ialah dokumen yang menyenaraikan barang-barang atau perkhidmatan yang dibekalkan kepada pelanggan dan menyatakan jumlah wang yang perlu dibayar oleh pelanggan. Menurut rekod, Jolo menghubungi Lawrence Schwartz pada Jun 2013 meminta tukang emas itu mencipta rantai berlian merah jambu dengan permata berbentuk hati di tengahnya untuk Rosmah. Rosmah meminta berlian 18 karat, tetapi mereka barang kemas terbabit berkata beliau hanya mempunyai berlian merah jambu 22 karat. Lalu perjanjian bernilai 23 juta US dollar telah dicapai untuk batu yang lebih besar itu. Lawrence Schwartz kemudiannya menghantar sendiri kalung itu kepada Rosmah semasa wanita yang menggelar dirinya First Lady of Malaysia itu ditinggal di atas kapal layar bersama Jolo di luar pantai Monaco menurut rekod. Rosmah kemudian membeli barang kemas tambahan bernilai 1.3 juta US dollar daripada Lawrence Schwartz pada 2014, kata rekod itu. Dalam skandal yang digelar sebagai kleptokrasi terburuk oleh bekas peguam negara Amerika Syarikat, Jeff Sessions, hanya Roger Ng satu-satunya jurubank Goldman Sachs yang dibicarakan di negara tersebut. Roger Ng dituduh bersebahat dengan bekas bosnya Tim Lesner untuk membantu Jolo menyedut berbilion-bilion dolar daripada 3 perjanjian bond yang dilakukan pihak bank tersebut bagi pihak 1MDB. Sementara itu, Jolo yang turut didakwa bersama Roger Ng dalam penipuan itu masih belum ditemui. Lesner telah mengaku bersalah dan bekerjasama dengan kerajaan Amerika Syarikat sebagai saksi perbicaraan Roger Ng. Dalam pendedahan oleh Lesner sebelum ini, Mahkamah New York diberitahu bahawa dua setiausaha sulit Najib Razak ketika dia menjadi Perdana Menteri terlibat dalam memudahkan penerbitan bond ketiga bernilai 3 bilion US dollar untuk 1MDB. Lesner menjelaskan bond ketiga itu bergantung kepada sokongan khususnya dalam bentuk surat sokongan daripada kerajaan Malaysia untuk mengumpulkan 3 bilion US dollar dan bukannya jaminan daripada International Petroleum Investment Company IPIC seperti dua bond yang pertama.
Bond pertama dinamakan sebagai Projek Magnolia, bond kedua dirujuk sebagai Projek Maximus, manakala bond ketiga digelar sebagai Projek Catalyze. Lesner mengaku telah mengadakan beberapa pertemuan dengan bukan sahaja Kementerian Kewangan dan Perbendaharaan tetapi juga dengan setiausaha sulit utama Najib, Allahyarham Azli Alias dan seorang lagi setiausaha sulitnya, Datuk Amhari Effendi Nazaruddin. Dalam keterangannya, Lesner berkata Jolo memberitahunya bahawa dana yang dikumpul oleh Projek Catalyze akan digunakan untuk pilihan raya umum 2013, katanya. Nah, demikian bukti mahkamah di New York berhubung skandal 1MDB yang pengerusi lembaga penasihatnya ialah Najib Razak. Adakah semua ini fitnah? Untuk apa Lawrence Watts memfitnah Rosmah sedangkan skandal 1MDB ini sudah memberi cukup publicity buruk terhadap reputasi beliau sebagai pereka barang kemas yang ternama di kalangan selebriti di Amerika Syarikat. Jom Channel percaya pemimpin Pakatan Harapan tidak kenal pun Lawrence Watts. Kerajaan Negeri Selangor bercadang untuk membawa usul menambah bilangan kerusi Dewan Undangan Negeri DUN pada persidangan yang akan datang, kata Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari. Menurut Amiruddin, langkah berkenaan akan dilaksanakan bagi mewujudkan keseimbangan dalam kalangan jumlah pengundi di DUN kawasan bandar dan luar bandar supaya perkhidmatan yang diberi oleh wakilnya dapat dilaksanakan secara adil. Setakat ini ada yang lebih 75,000 pengundi akan menjadi tumpuan dan mungkin akan kita gabungkan. Ada 2 ke 3 DUN pengundi cecah lebih 100,000. Paling banyak adalah DUN Kinrara 118,000 pengundi. Namun untuk tambah kerusi ini kena ada persefahaman dahulu sebab bukan mudah-mudah boleh tambah kerusi, katanya di petik media. Berdasarkan senarai Amiruddin, terdapat 20 DUN yang dijangka mengalami perubahan kerusi iaitu Batang Kali, Gombak Setia, Teratai, Semenyih, Kajang, Balakong, Sungai Ramal, Seri Serdang, Kinrara, Subanjaya, Seri Setia, Bukit Lanjan, Kota Damansara, Kota Anggerik, Bandar Baru Kelang, Pandamaran, Sentosa, Sungai Kandis, Kota Kemuning dan Dengkil. Kata Amiruddin, usul tersebut dibawa susulan pertemuan beliau bersama Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Selangor sebelum ini yang memaklumkan setakat hari ini seramai 3.66 juta pengundi berdaftar di Selangor. Menurut statistik SPR pada tahun 2018 terdapat seramai 2,388,614 pengundi di Selangor yang merupakan pemilih biasa manakala pengundi awal tentera, polis dan pasangan 25,462 pengundi dan pengundi tidak hadir luar negara 998. Jumlah ini menunjukkan peningkatan kira-kira 34% setelah pelaksanaan undi 18 dan pendaftaran automatik. Ketidaksamarataan jumlah pengundi antara kawasan sama ada di peringkat Parlimen maupun Dewan Undangan Negeri telah lama menjadi pembahasan dalam kalangan pemerhati politik. Situasi ini menjejaskan kualiti perkhidmatan seseorang wakil rakyat, khususnya di kawasan yang ramai pengundi. Lebih-lebih lagi jika peruntukan yang diberi berdasarkan kawasan bukan bilangan pengundi. Misalnya, kesemua ahli Dewan Undangan Negeri Selangor menerima peruntukan tahunan iaitu sebanyak RM200,000 sama seperti tahun lalu. Sudah tentu bahagian yang diterima pengundi Kinrara amat kecil berbanding dengan pengundi Sungai Air Tawar yang hanya mempunyai kira-kira 21,000 pengundi setelah ditambah dengan 34% pengundi baharu. Kinrara diwakili oleh Eng Zihan dari DAP manakala Sungai Air Tawar wakil rakyatnya Rizam Ismail dari UMNO. Justru jika Kinrara terbabit dalam persempadan semula, ia adalah wajar bukan kerana kawasan tersebut diwakili oleh Pakatan Harapan dan Sungai Air Tawar tidak tersenarai kerana wakilnya parti UMNO. Persempadanan semula yang dicadangkan oleh Selangor ini tidak sama dengan teknik gerrymandering yang dijalankan oleh SPR pada Mac 2018 iaitu manipulasi sempadan pilihan raya bagi menguntungkan satu pihak. Pilihan raya merupakan satu proses demokrasi yang memberi ruang kepada rakyat untuk terbabit memilih pemimpin. Sultan Perak Sultan Nazrul Muizzuddin Shah menitahkan supaya SPR bersikap berkecuali pada setiap masa. Pilihan raya memberikan ruang membolehkan rakyat memilih kerajaan. Gagasan kerajaan pilihan rakyat dan bertanggungjawab kepada rakyat merupakan tunggak utama demokrasi, titah baginda. Sudah tentu teknik gerrymandering tidak memenuhi ciri berkecuali dalam demokrasi apabila persempadanan semula kawasan dilakukan berdasarkan kaum seperti pada tahun 2018. Hanya pihak yang pernah melakukan ketidakadilan semasa persempadanan semula merasa gentar apabila Selangor mencadangkan agar kerusi Dewan Undangan Negeri di negeri itu ditambah demi meraihkan hak rakyat dan keadilan di dalam demokrasi berperwakilan. Nokta.
Setelah mendedahkan mengenai pemilikan ribuan hektar tanah hutan Kelantan untuk dijadikan ladang musangking oleh peniaga dari luar Kelantan, kini Datuk Husam Musa membuka satu lagi tank of worms tong cacing dalam kegilaan kepada buah tersebut. Menulis dalam Facebooknya, Husam berkata 2,200 ekar ladang musangking telah dibuka di hutan Sungai Durian, Kelantan. Kali ini giliran rakyat benua Cina mendapat peluang. Raja Badminton Cina Li Yongbo mendapat peluang menanam durian musangking di hutan Sungai Durian di Kelantan. Dulunya sebuah hutan yang indah dan berharga, ujar Husam. Beliau mengaku pernah memasuki hutan tersebut ketika mengejar pembalakan haram satu masa dulu demi cintaku pada hutan, katanya. Husam memetik kenyataan Li Yongbo yang dalam NST yang berkata, "Saya tak pernah terfikir saya akan akhirnya membuka kebun durian di tengah-tengah hutan." Ketua Amanah Kota Baru itu juga berkongsi sebuah video yang menunjukkan bagaimana hutan itu telah digondolkan menerusi hantaran daripada seorang yang bernama Rosman. Seorang rakyat Kelantan bernama Rosman dalam linangan air mata mengirimkan saya footage yang beliau rakamkan sendiri di kebun berkenaan bersama beberapa foto untuk tatapan rakyat Kelantan, katanya. Menurut Husam, Rosman berkata yang lebih pelik rakyat Kelantan yang dah puluh tahun meneroka tanah membuat dusun dan bertanam getah untuk mencari ruang kekayaan di bumi sendiri dihalang kerana bertindih dengan hutan simpan. Kebun mereka dimusnahkan. Mohon pun sukar sekali mendapat kelulusan. Untuk orang luar, boleh pula hutan-hutan yang kaya dengan khazanah dibersihkan. Husam berkata beliau menghargai rintihan Rosman dan menyiarkan foto dan klip yang beliau rakamkan di Facebooknya. Ladang musangking di Sungai Durian Kelantan kita, sekalipun tentunya rakaman beliau tak setara profesional. Kalau anak luar ada peluang, kenapa pula anak Kelantan sendiri tak dapat? Soal Husam. Menurut The Nanyang Siang Pau, Rakar Yongbo yang sudah membuat pelaburan ladang durian di Kelantan memperkenalkan beliau kepada perniagaan musangking. Yongbo dikatakan telah dilantik sebagai konsultan untuk perniagaan antara China dan Malaysia. Menangis tak guna, bumi tergadai juga. Kata orang, wang juga dipandang orang. Sindir Husam. Teringat Jom Channel kepada seloka emak si rendang. Baik budi emak si rendang, dagang lalu ditanakkan. Tiada kayu, rumah diruntuhkan, anak pulang kelaparan. Anak di pangku diletakkan, kara di hutan disusui. Dagang pergi, awak terhutang, beras habis, padi tak jadi. Fikir-fikirkanlah tuan-tuan, inikah pencapaian kerajaan Melayu Islam yang dibanggakan. Pemimpin UMNO terus-menerus menyalahkan Pakatan Harapan apabila usul kerajaan yang dibawa Datuk Seri Hamzah Zainuddin melanjutkan tempoh pelaksanaan Subseksyen 4/5 Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012 SOSMA di Dewan Rakyat ditolak oleh pembangkang. Mereka meratib bahawa Memorandum Persefahaman MOU Transformasi dan Kestabilan Politik antara Pakatan Harapan dan Kerajaan batal disebabkan episod yang memalukan UMNO itu. Kenyataan ini turut disuarakan oleh Timbalan Presiden UMNO Datuk Seri Muhammad Hassan yang begitu bersungguh-sungguh mahu pilihan raya umum ke-15 diadakan dengan segera. Beliau menyifatkan kegagalan usul tersebut adalah sesuatu yang tidak dijangka dan sikap sambil lewa untuk menguruskannya dengan strategik sebelum dibentangkan. Ini agaknya semua beranggapan bahawa sudah wujud persefahaman yang jelas antara kerajaan dan pembangkang dalam hal-hal atau usul-usul yang melibatkan reformasi undang-undang dan dasar khususnya seperti yang dizahirkan dalam perkara 3 Memorandum Persefahaman antara kerajaan dan pembangkang. Demikian beliau membebel dalam Facebooknya. Secara tersirat, beliau menyalahkan Perdana Menteri yang juga naib Presiden UMNO, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob seolah-olah tidak berupaya menguruskan kerjasama dan persefahaman kerajaan dan pembangkang yang sukar. Adalah tidak keterlaluan untuk mengambil pendirian bahawa persefahaman tersebut sebenarnya telah gagal berfungsi seperti yang diharapkan. Kerajaan yang terbentuk bertahan dan berfungsi menggunakan mekanisme memorandum persefahaman sebegini adalah sangat berisiko, ujarnya. Beliau juga menuduh bahawa Pakatan Harapan mungkir janji. Saya percaya semua ini memberi tamparan hebat kepada kerajaan dan suatu peristiwa yang sangat memalukan, tegasnya. Kemarin, Jom Channel berhujah bahawa kesalahan kegagalan itu terletak di bahu pemimpin UMNO dan kerajaan yang tidak hadir semasa undi belah bahagi dijalankan. Mereka yang tidak hadir itu termasuk penasihat Barisan Nasional Datuk Seri Najib Razak, Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, Presiden PAS Tan Sri Hadi Awang dan Presiden Bersatu Tan Sri Mahyadin Mat Yassin. Mengulas mengenai isu ini, Pengerusi Biro Undang-Undang Amanah Kanun, Dr. Zulkarnain Luqman menterbalikkan tuduhan UMNO itu ke muka pemimpin mereka sendiri.
Kegagalan untuk meluluskan usul berkaitan SOSMA itu sepatutnya ditujukan kepada ahli parlimen kerajaan yang mengambil remeh untuk hadir dalam persidangan parlimen. Mereka sepatutnya tahu dan hadir pada masa yang tepat untuk mengundi di parlimen. Mereka tidak boleh menyalahkan MOU dan pembangkang kerana hal tersebut tidak termasuk dalam MOU disebabkan usul SOSMA ini tidak pernah dibincangkan dengan pembangkang dan tidak mendapat persetujuan pembangkang, kata Zulkarnain dalam satu kenyataan di Facebook. Menurut beliau adalah jelas bahawa suara-suara yang mendesak Perdana Menteri kerana mahu pilihan raya umum ke-15 dibuat segera dan menamatkan MOU ini adalah disebabkan mereka fikir boleh menang. Namun, hakikatnya Perdana Menteri tidak berkuasa untuk membubarkan parlimen. Perdana Menteri tegas Zulkarnain hanya boleh membuat permintaan untuk membubarkan parlimen kepada Yang di-Pertuan Agong yang mempunyai kuasa prerogatif untuk menerima atau menolak permintaan tersebut. Yang di-Pertuan Agong mempunyai kuasa mutlak di bawah perkara 40-2-B Perlembagaan Persekutuan untuk menolak pembubaran ini, jelasnya. Zulkarnain menegaskan bahawa Sultan Nazrin Shah telah bertitah 4 hari lepas bahawa institusi diraja ini bukanlah setakat dekoratif ornamen atau permata yang dijadikan barang hiasan semata-mata. Raja-raja perlu menjadi satu mekanisme berkesan untuk menjamin kedaulatan negara. Dalam hal ini, Yang di-Pertuan Agong perlu melihat kesan jika pilihan raya umum ke-15 diadakan sekarang dikala rakyat baru sahaja ingin pulih daripada kesan pandemik COVID-19, katanya. Beliau juga mengingatkan bahawa memorandum persefahaman antara Pakatan Harapan dan kerajaan adalah diwujudkan setelah Yang di-Pertuan Agong bertitah mengenai keperluan untuk diwujudkan kestabilan politik yang cacar merbah akibat berlakunya langkah Sheraton. Persoalan yang dibangkitkan oleh ahli Parlimen Johor Bahru, Akmal Nasir, mengenai apakah nasib lebih 80% individu yang ditahan di bawah SOSMA setelah hanya 17.43% daripada mereka yang akhirnya dituduh di mahkamah belum terjawab. Atas premis itu, hujah Menteri Dalam Negeri untuk membolehkan mangsa SOSMA ditahan selama 28 hari tidak dapat disokong atas nama kemanusiaan. Begitu juga kekalahan usul Menteri untuk melanjutkan SOSMA selama 5 tahun lagi tiada kaitan dengan MOU antara Pakatan Harapan dengan kerajaan. UMNO menggunakannya sebagai helah kerana mahu menyegerakan pilihan raya umum ke-15. Justru amat wajar sekiranya Yang di-Pertuan Agong menolak jika Perdana Menteri memohon untuk membubarkan parlimen dalam waktu terdekat. Adilkah kerajaan membelanjakan berbilion ringgit untuk pilihan raya umum ke-15 pada saat negara dan rakyat masih bertatih-tatih untuk pulih dari segi ekonomi semata-mata demi memuaskan hati UMNO untuk kembali berkuasa? Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layar reporterjomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Azli Arif, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.